Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dan ini pertama kali dalam siri webinar normal baru siri pertama yang dianjurkan oleh Awani Events, dan selamat datang kepada para panelis kita dan juga mereka yang sudah pun berdaftar untuk bersama dalam topik pada pagi ini, iaitu menepani normal baru dunia. Kita sedia maklum hampir sebulan sudah memasuki bulan kedua kita berada dalam era PKP untuk di Malaysia, tetapi untuk global negara-negara tertentu lebih awal seperti negara China sejak awal Februari ataupun akhir Januari mereka dalam situasi lockdown, tetapi mereka sudah pun mengharungi kehidupan seperti biasa. Tetapi apabila kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, pastinya kita terdedah dengan banyak kelemahan dalam pelbagai sektor di dunia ini, utamanya dalam sektor ekonomi. Apabila seolah-olah ekonomi yang kita alami sebelum ini dimasukkan ke dalam freezer ataupun di dalam peti ais. Itu ramai yang berkata demikian. Seperti mana juga apa yang dikatakan oleh Denmark dan negara-negara Skandinavia. Tetapi ia menjelmakan beberapa perkara yang perlu kita lihat. Bagaimana kita melihat krisis pandemik ini diuruskan, sama ada dari aspek kesihatan awam, sama ada dari aspek perniagaan dan juga membangunkan ekonomi yang sudah pun dimasukkan di dalam peti ais itu, dan juga begitu sukarnya kehidupan manusia kerana mereka dipaksa ataupun diminta untuk berkurung di dalam rumah. Semua perkara yang mereka lakukan saban hari, sama ada untuk makan, sama ada untuk berinteraksi, sama ada untuk menjalankan perniagaan dan seumpamanya, semua dijalankan dari rumah. Jadi timbul persoalan bagaimana kita mendepani norma baru, terutamanya menjadikan digital ataupun urusan dalam talian sebagai satu benda yang mesti ataupun perkara yang wajib untuk kita lalui selepas pandemik COVID-19. Kerana kita tidak tahu bilakah pandemik ini akan berakhir kerana para saintis kita tidak menemui sebarang vaksin lagi. Pastinya situasi apa yang kita lalui ini akan lebih lama, sama ada setahun akan datang, 2 tahun akan datang. Jadi bagaimana kita mengambil peluang ini? 3 orang ahli panel sudah pun bersedia untuk menjawab bagaimana mendepani norma baru kehidupan ini. Jadi di talian sekarang melalui Microsoft Teams sekarang, iaitu Cik Najib Ibrahim, pengarah urusan Cyberbio. Selamat datang Cik Najib. Thank you very much, Dia Nazri, for inviting me. Terima kasih untuk bersama kami dalam siri pertama The New Normal Series Anjuran Esrawani ini, dan juga tidak asing lagi yang berbahagia Dr. Madeline Burma, Fellow Akademi Sains Malaysia. Dr. Madeline, apa khabar? Okey, kita cuba mungkin Dr. Madeline unmute audio. Okey, dah. Okey, sorry. Tadi saya perlu unmute. Sorry, terima kasih. Saya sihat. Harap Tuan Haji sihat juga. Alhamdulillah. Kita masih menunggu isyarat untuk Puan Surina Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ataupun MDEC, kerana MDEC begitu aktif sekali menganjurkan pelbagai siri-siri webinar dan juga e-commerce melalui dalam talian. Tetapi mungkin kita terus berusaha untuk mendapatkan Puan Surina Syukri. Mungkin permulaan pada Cik Najib Ibrahim. Dalam kita menghadapi pandemik ini, pastinya pelbagai cabaran kita lihat menjadikan kehidupan kita agak terhad dan juga menimbulkan banyak konflik. Tetapi pastinya di dalam konflik dan juga krisis ini, Cik Najib, ada cabaran dan juga peluang yang perlu kita terokai. Mungkin sebagai permulaan, Cik Najib, apa peluang dan cabaran yang perlu kita hadapi dan kita perlu ambil peluang ini? Okey, terima kasih Tuan Haji. It's a very good question. Satu soalan yang agak baiklah sebab ia merangkumi almost seluruh lapisan masyarakat di Malaysia ni. Kalau kita lihat, walaupun pandemik COVID-19 ni, apa yang kita lalui sekarang ni, macam Tuan Haji beritahu tadi, selama 7 minggu lebih, almost 2 months now, kita have been staying at home dan sebagainya, dan ia memerlukan satu perubahan dari segi fizikal dan juga minda untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan mendatang. Ya, kita juga melihat ialah apabila ada satu perubahan, ia memerlukan juga kita berubah, sama ada we'll be able to change ahead of
change. Tetapi juga setiap satu perkara yang berlaku ni, dia natijah ni dia akan membawa pada satu improvement. Sebab kalau kita tengok kehidupan is a nature's punya selection, whereby that kalau kita being faced or cornered in a situation, life will find its ways. Jadi begitu juga dengan kita manusia ni, apabila berhadapan dengan satu masalah, mungkin perkara ni pertama kali berlaku dalam kehidupan kita lah. Mungkin zaman-zaman dulu, back then kita ada darurat. Tetapi apabila melihat keadaan-keadaan begini, kita perkara yang lebih penting ialah kita kena memastikan kesinambungan kehidupan kita. Ya, kesinambungan kehidupan kita dari pada segi supply chain, kita kena tengok food production, kita tengok utilities, dan these are the things yang mana memerlukan kita untuk fokus masa hadapan. Sebab walau bagaimanapun kita tetap juga perlu meneruskan melalui perubahan ini, because the only constant in life is change. Jadi how well kita will be able to adopt the old ways, but at the same time adapt the new ways, the new norms. Ya. Jadi perkara-perkara macam ni kita perlu melihat. Contohnya, perkara yang penting ialah selalu kita, masyarakat Malaysia, kita buat concern about kita punya supply chain, food production, macam mana kita nak dapat makanan, access to clean water. Of course kita tak ada masalah, insyaAllah lah. Tapi benda-benda macam ni ialah kita melihat dari segi satu ialah to a certain extent kita be able to improve dah kita punya supply chain ni. Ya, kalau sebelum ni kita kena melalui beberapa proses dan peringkat untuk mendapatkan bahan-bahan, sama ada bahan raw material ataupun bahan yang sudah siap, finished product, contohnya makanan dan sebagainya. Tetapi dengan baru-baru ni, the last 7 weeks ni, kita lihat exponential growth in term of online demand, contohnya dan sebagainya. Jadi memang this ada perubahan yang kita akan hadapi di masa hadapan lah, whereby that adoption of technology will cut across the board. No longer in di kawasan-kawasan bandar, urban area, but juga akan all the way down to the rural area lah. Jadi is the change ni, kalau kita lihat, of course perubahan ni kita kena melalui walaupun perubahan itu sudah berlaku sebelum ni. So is something that is good to look at post-pandemic COVID-19 ni. Tetapi kalau kita melihat, perhaps that kita kena improve efficiency of how we do things. Satu, and then is the nature sometimes kalau kita tengok ni, maybe is how COVID-19 is how the nature speak back to us. We should be living in moderation. You know, kita should not be over consumed. But is that what we are doing now sebagai manusia ni? Is that are we playing with the ecosystem whereby that sampai ecosystem fight back in the form of COVID-19? So these are the things yang kita perlu melihat. Dan kita juga sepatutnya sebagai manusia, we talk about change, ahead of change tadi tu, kita perlu melihat sekarang ni all this so-called wastage, bahan makanan dan sebagainya. Is it kita over consume atau kita over production but we don't consume those product? Kadang-kadang kita tengok bertantan makanan atau food wastage, setiap hari kita tahu bertantan wastage makanan dan sebagainya. Memungkinkan wastage ni sebab inefficiency of bila kita nak produce the food production. So now by having is that, kalau kita tengok step tu daripada supply chain tu, daripada contoh kita ambil pekebun, daripada pekebun pergi kepada traders dan another traders pergi ke market, wet market, and goes to the consumers. Kita ada multi level of interaction kan, nak produce barang daripada kebun ke rumah kita. But now with this modern technology, what we having now, kita will be able to bawa barang daripada kebun from farm straight to our kitchen. You know, so by having that, kita have reduced a lot of this a lot of holding punya cost dan sebagainya itu. So by right, the cost of product should be good.
in order for us to have that, so that's why we have to look into the what they call it, kita punya mobility, punya supply dan sebagainya. We have to improve those mobility. Kita have to improve kita punya production rate dan sebagainya in order for us to reduce kita punya wastage. So these are the things that moving forward, I think as a nation, kita Malaysia, we should really look forward on that. Live in moderation, improve our production and reduce waste. Okey, menarik Encik Najib membawa satu senario sebelum, pada masa kini dan selepas ini untuk kita mengadaptasi norma baru dunia dalam pelbagai sektor, sama ada kehidupan kita sebagai manusia, sebagai ataupun sebahagian daripada makhluk di dunia ini, apabila kita mengadaptasi dengan bumi, dengan udara, dengan persekitaran, dan itu kita lihat begitu cantiknya langit kita saban hari apabila kita bangun tidur pada ketika ini. Begitu juga begitu banyaknya bunyi-bunyian unggas boleh keluar daripada hutan di tepi rumah kita dan sebagainya. Semua benda itu tidak wujud ataupun kurang berlaku sebelum era pandemik ini. Dan pastinya Dr. Madeline Burma, semuanya ini bergantung bagaimana kita merasakan ataupun menerima acceptance situasi kehidupan ketika pandemik ini. Pastinya kelompok-kelompok tertentu mereka merasakan akan lebih tertekan kerana mereka selama ini mampu mendapatkan upah harian, tetapi apabila PKP ataupun MCO ataupun lockdown ini mereka langsung tiada pendapatan. Pastinya kehidupan mereka lebih terkesan dan mungkin terus melarat. Bagi mereka yang ada kelebihan, mungkin ini satu kelebihan untuk mereka ataupun refleksi pada diri untuk melihat apa yang lebih dan dapat dikurangkan dan dapat berkongsi apa yang kita ada kepada orang lain. Dan bagi mereka yang cukup-cukup makan, mereka rasa alamak selepas MCO ni ada tak kerja, ataupun aku dah tak ada kerja, ataupun upah pun akan dipotong dan sebagainya. Jadi maksudnya acceptance norma baru ketika pandemik dan juga pasca pandemik ini pastinya dirasai dengan cara yang berbeza. Sebagai pakar ekonomi pembangunan, bagaimana Dr. Madeline Burma melihat kita perlu akur dan kita perlu menerima realiti tidak semua akan merasakan apa yang kita rasa sekarang. Situasinya berbeza. Jadi apa yang Dr. Madeline boleh katakan dalam kehidupan ini supaya kita lebih realistik dalam menangani apa yang kita akan lakukan dan merebut peluang-peluang yang dikatakan oleh Cik Najib Ibrahim tadi. Okey, terima kasih Tuan Haji. Boleh dengar Boleh. Ya, boleh. Okey. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kerana memberi ruang kepada kita untuk mendiskusi satu topik yang sangat menarik hari ini, iaitu mendepani normal baharu dunia. Bila saya tengok istilah itu baharu di situ, saya tertarik dengan saya ada mengadakan terlibat dalam 7 diskusi online beginilah atas talian dan sebagainya, majoritinya dengan masyarakat, dengan NGO dan sebagainya, sebab kajian saya sentiasa berkaitan dengan masyarakat di apa kata on the ground. So apa yang saya boleh kongsikan di sini ialah saya ingin menyatakan bahawa nombor satu ada yang mengatakan kita ni semua dalam perahu yang sama. We are in the same boat. Sebenarnya we are not in the same. Kita berada dalam badai yang sama, tetapi tidak bersama dalam satu kapal yang sama atau dalam satu perahu yang sama. Itu dengan apa Tuan Haji tadi katakan bahawa sebenarnya kesannya berbeza untuk individu. Saya ambil contoh kata. Kita ada perbezaan dari segi gender. Isi rumah yang diketuai oleh wanita ibu tunggal dengan isi rumah yang diketuai oleh lelaki ataupun yang keluarga, yang suami isteri. Berbeza kesan dia. Kesan terhadap masyarakat di luar bandar dengan masyarakat di bandar. Tak lagi termasuk yang di pedalaman. Itu lagi ceritanya berlainan. Lepas tu tadi ada Haji sebutkan mungkin dari segi kelas ekonomi. Golongan T20, bagi mereka ini adalah norma baru. Mereka terpaksa berdiri panjang
orang tidak pernah pun queue ataupun, tapi sekarang mereka boleh beli dengan boleh beli atas talian dan sebagainya. Tetapi kalau you tanya masyarakat di bawah tu, dia kata ini satu perkara baru bagi bukan baru bagi kami. Macam orang Iban atau orang di luar bandar tu, dia kata itu ada perkara baru berdiri berjela-jela di menunggu bank nak masuk duit, nak ketuk duit daripada bank. Kalau saya tanya yang barunya, dia kata saya kena naik bot, cuma yang baru sekarang dia kena minta kebenaran daripada PDRM untuk menyeberangi kawasan. Jadi perbezaan itu kita perlu terima hakikat. Tidak bahawa kesan pandemik dari segi badainya, dari segi kemelunya, memang sama sekali saya ingin jelaskan bahawa dia kata we are not in the same boat but we are in the same storm. Sebab nanti ini akan meninggalkan kesan dari segi cara kita nak menyelesaikan masalah. Oh, Dr. Madeline, kita terputus audio Dr. Madeline Burma. Ini dia tidak boleh melihat bahawa kesan pandemik ini sama untuk semua orang. Itu yang saya kata. Okey, yang kedua yang saya ingin sebutkanlah. Kalau nak sebut tentang norma baru, saya sangat setuju dengan apa yang Cik Najib katakan tadi, bahawa isu kami orang ekonomi tak ada cerita lain lah. Adakah itu isu excess of penawaran atau apa perlebihan penawaran sedangkan penggunaan tak ada sebab kita nak mencorak penggunaan, ataupun kita melihat wastage. Ini saya teringat dengan lagu yang dinyanyikan oleh Abid J. Ade. Dia kata, adakah alam sekarang mulai bosan dengan tingkah laku manusia? Tadi dekat luar rumah saya ayam berkokok. Tiba-tiba selama ni kalau ayam tu berkokok, saya tak pernah dengar pun ayam berkokok. Tapi hari ini saya mendengar macam Tuan Haji katakan. Sekarang kita boleh berjalan, saya buka tingkat kereta saya. Kalau dulu saya dah tak tahan stres dengan abuknya sebagainya. Ya ampun, saya kata walaupun panas, saya kata ya ampun, saya tak pernah merasai begitu indahnya alam. Kalau dulu kereta kita tinted, sekarang screen down, birunya. Walaupun tak biru pun, ya ampun, saya kata biru. Bayangkan saya dah lebih 46 hari kita, 42 hari. Sebab saya ada 2 minggu sebelum tu lagi, sebab saya antara veteran yang terpaksa PUI dipanggil, person under investigation. Kena kuarantin lah Dr. Madeline ya. So ada kuarantin 2 minggu, jadi campur lagi 2 minggu ni. Jadi bagi saya, memang bagi saya ia adalah norma baru untuk perbincangan saya dulu. Sebelum saya sambung. Okey, menarik. Cik Najib, untuk kita bergerak ke hadapan pastinya kita perlu embrace ataupun memeluk ataupun mengadaptasi cara-cara baru untuk kita benar-benar boleh melakukan lonjakan selepas COVID-19 ini ataupun selepas kita menghabiskan waktu PKP ataupun MCO ini. Tetapi pastinya kita perlu realistik bahawa setiap kelompok masyarakat ia berbeza penerimaan cara dia melihat norma baru ini. Seperti mana Dr. Madeline katakan tadi, bagi orang susah, pada mereka ini satu kebiasaan, mereka dah biasa dah susah, tetapi tambah lebih susah lagi pada ketika era COVID. Tetapi bagi orang yang mungkin ini satu peluang, bagaimana ia mengambil peluang. Kalau kita lihat di negara China, seolah-olah lockdown itu menjadikan situasi ekonomi dan juga sosioekonomi mereka diwajibkan semuanya berada di dalam talian ataupun dalam ekonomi digital. Sebab itu cara mereka melakukan contact tracing melalui ataupun contact tracing aplikasi apps yang dibangunkan oleh pihak kerajaan mereka. Begitu juga kalau mereka nak keluar dari rumah, mereka terpaksa memohon daripada pihak berkuasa melalui aplikasi juga supaya pergerakan mereka dipantau oleh pihak berkuasa sama ada ke farmasi, ke klinik, ke hospital ataupun ke kedai runcit ataupun pasaraya. Kalau mereka ingin bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan, pastinya perlu apply dahulu ataupun melakukan permohonan. Seolah-olah tiada pilihan untuk pergerakan secara fizikal itu. Tetapi di Malaysia, kita masih ada pilihan. Kerana kerajaan membenarkan kita keluar membeli barangan, sekurang-kurangnya ketua keluarga sekarang dah boleh sampai 4 orang satu kereta boleh keluar dan sebagainya. Maksudnya kita sekarang masih ada pilihan.
adakah pilihan itu suatu pilihan yang kita back to square ataupun kembali ke cara asal kita sebelum ini, sebelum era COVID, ataupun pilihan yang sepatutnya kita lakukan lonjakan, terutamanya dalam kita merebut peluang dalam era digital hari ini, dalam kita berinteraksi dengan pelbagai sektor. Bagaimana Cik Najib melihat perkara ini? Okay. Impact COVID-19 pandemik atau situasi yang kita hadapi sekarang ni as a nation ni berbeza-beza daripada segi lapisan masyarakat tersebut. Dan ia actually between the digital divide lah kita beritahu. Golongan atau lapisan yang lebih kepada era digitalization dan mempunyai akses kepada broadband, high speed dan sebagainya, option tu ada di situ untuk mereka menggunakan option-option seperti online communication, online ordering dan sebagainya, yang mana digunakan secara agak meluas di negeri China ya. Sebab di negeri China tu the basic infrastructure tu, the hard infrastructure is already there. Connectivity between one another, between business and the consumer, semua tu the supply chain tu, the ecosystem is already complete. Satu. And then satu lagi, if you look at that, mungkin kita punya access to broadband dan sebagainya tidak lagi menyeluruh. Walau bagaimanapun dengan kita menghadapi situasi sekarang ni is something that we should be focusing on lah to improve the penetration. Dan kalau kita tengok pun kita pun kerajaan sedang merangka untuk adakan national fiberization punya inilah proposal supaya kita dapat plan out kan connectivity all the way to the kawasan-kawasan yang susah untuk dipenuhi. So itu dia satu perkara lah. Ya, kalau kita lihat contohnya macam apa yang telah diaplikasikan di negara China ni, kita di Malaysia ni pun tidak terkebelakang. Sebenarnya kalau kita lihat di Cyberjaya contohnya, apa yang kami lakukan ialah kami Cyberview akan mendengarkan Cyberjaya sebagai satu global technology hub. Teknologi global. Di samping itu kita akan developkan Cyberjaya ni untuk jadi satu center sebagai satu living lab. Sebab itu pillar kita as a global technology hub ni ialah Cyberjaya as a living lab, dan item nombor 2 ialah Cyberjaya as a smart city. Kalau kita tengok contoh yang Tuan Haji bagi tahu tadi, in China ni sebab apa? Dia punya ekosistem tu is already there. They will be able to connect between the consumers and all the way to the producers. And it's actually part and beyond tu dipanggil smart city lah. So dalam smart city ni you have all the connectivity, you have all the supply chain under one platform that everybody can have access to it. So that's what we are trying to do now. Satu. Lagi satu contohnya macam Dr. Madeline share tadi dekat kawasan yang agak di luar bandar, dan mereka ni masih lagi perlu pergi beratur di bank untuk dapatkan cash dan sebagainya. Sedangkan kalau sekiranya kita be able to promote, contohnya di Cyberjaya apa kita try to promote ialah kita promote Cyberjaya as a cashless society. Maknanya tiada lagi penggunaan cash, tetapi kita boleh menggunakan apps dan sebagainya untuk membeli barang. Dan macam mana kita nak promote produk kita ni ialah sebelum MCO lah, sebelum kita mengadakan bi-weekly farmers market. So dalam bi-weekly farmers market ni apa kita promote ialah para penjual, dia jual sayur pun, dia jual keropok, dia jual IT dan sebagainya. So orang yang datang beli kepada dia ni, dia boleh beli menggunakan apps, cashless apps dan sebagainya. Mudah. Jadi kita contohnya kita boleh beli barang tanpa perlu pergi ke tu satu. Dan juga tadi kita mention pasal contohnya orang masyarakat kita concern berkenaan dengan pekerjaan dan sebagainya tu. Again tadi kita beritahu ialah change ahead of change, how we do things. Sama ada kita retailers, kita penjual dan sebagainya, kita should be able to shift our paradigm.
I bercerita dengan seorang rakan saya. Rakan saya ni dia ada kedai, dia jual kapet kain dan sebagainya lah. So dia very traditional. Dia jual, memang jual, dia like to have this face to face interaction. Face to face di mana ni dia lebih kemat jual bila dia boleh jumpa customer dia. But sekarang ni with the current scenario ni, dia punya paradigm pun dah shift. Dia mention that might as well, I boleh jual ni, I can publish it on the net, I can create my own website dan sebagainya, I boleh jual barang dan sebagainya. Tetapi tinggal lagi, when we have that, apa yang kita kena improve ialah kita punya sistem pengangkutan. Sebab itu di Cyberjaya, kita sekarang ni kita promote what we call it, kita have been given the 3 mandate by the government of Malaysia ni. Satu ialah untuk kita create what we call this smart mobility, smart healthcare and then digital creative. So let's focus on this smart mobility. Sebab smart mobility ni ialah whereby that kita produce a product, contohnya macam kita seorang pekebun di Perlis, kita menanam buah harum manis. So dia harum manis ni kita nak jual because again macam buah-buah ni dia are perishable item, dia akan mudah rosak dan sebagainya. Jadi daripada transfer daripada pekebun kepada consumer tu kena cepat. So we have to have a very good smart mobility system. Smart mobility ni bukan saja transport dari end to end, but juga perhaps in logistic, how we going to start this thing. So this is what we are going to promote in Cyberjaya lah, we come to smart mobility. Tetapi impact dia juga yang menarik tu, dia akan impact pada seluruh lapisan masyarakat lah. Tetapi masyarakat akan berasa risau. Because technology ni can be seen as a destructive technology. Maknanya certain people akan kehilangan pekerjaan. Which is true ya, Tuan Haji dan Dr. Madi. Tetapi kalau kita look from this perspective, this is an old story lah nak share dengan Haji ini. So back in the 70s, 70-an dulu, awal 70-an, kalau kita ada telefon di rumah, yang dial up telefon tu is a blessing lah. Mungkin dalam satu kampung kita cuma ada satu telefon sahaja. Biasa anak cikgu tu, Cik Najib. Saya ada dulu, saya from Kuantan Pahang, because saya punya saya punya aunty kerja jadi telefonis dekat Telekom. So dalam kampung rumah kami ada satu telefon. Tetapi masa time tu Nazri, in order for us to telefon, kita kena dial operator. Ya. Kena dial operator dan baru dia akan sambungkan kita lah. So that was that back in the 80s. Now bila kita tanya masyarakat, the Gen Y, the millennials and things like that, apa itu operator telefon, dia tak tahu. Tetapi teknologi have evolved daripada is operator, physical, human interaction, tetapi kita create what we call this PABX, kan? This automated punya phone exchange. We look from one perspective ialah kita dah destructive to the profession of telephonist ataupun operator. It's no longer inexistent. Tetapi what we have created is actually technicians, specialists, electronic engineers to create, build and design PABX tadi tu, exchange system, automatic exchange system. So kalau kita tengok the movement, that's why it's important, is change ahead of change. As a nation we should realize this. Yang mana daripada dulu mungkin is physical, telephonists, operators, but now the same line but change to become very tech, specialists, electronic engineers. It create more jobs. It's about job creation. Jadi kita as a nation tu, kita also should be able to adapt to these new norms. New norms tadi kita adopt the old ways, but we also should be able to adapt to the new norms. The ability of us as a nation to embrace, to accept the facts that utilizing technology is the way forward for us to improve, to make things and life better and efficient for us. Menarik, Cik Najib sudah membawa bagaimana kita perlu bersedia merangkul norma baru ini dengan apa yang kita sudah lalui selama ini. Kalau kita merdeka sejak 55 tahun lalu, itu tiada masalah. Kita ada orang kata pun stages, fasa-fasa bagaimana kita melihat kehidupan kita berubah dari sebuah negara pertanian kepada sebuah negara orang kata pun pembuatan, dan hari ini kita perlu melihat bahawa bidang ekonomi dalam talian ataupun ekonomi pengetahuan ini satu ruang yang perlu kita capai dengan pantas. Tetapi realiti di bawah Dr. Madeline, kita tahu jarak sosioekonomi itu antara cabaran kita yang kita lalui sejak kita merdeka sehingga hari ini. Kita tidak boleh kata pun alpa bahawa jarak ekonomi itu perlu kita rapatkan, sama ada dari peringkat kata pun
kelas ekonomi T20, M40 dan juga B40, tetapi juga dari sudut geografi dan juga wilayah. Sama ada kita tinggal di bandar, di pinggir bandar, di kampung dan juga di kawasan pedalaman Sabah Sarawak dan juga Hulu Kelantan ataupun Hulu Terengganu. Sekarang apa yang dikatakan oleh Cik Najib Ibrahim tadi iaitu digital divide. Itu yang kita juga sudah lama kata pun debate ataupun persoalkan sejak 1 dekad lalu. Nampaknya kita perlu merangkulkan semua perkara ini untuk memastikan semua kelompok komuniti kita, sama ada yang tinggal di Hulu Kelantan dan juga di Kuala Lumpur, perlu merangkul norma baru ini. Dan mungkin ini satu peluang, Dr. Madeline, kerana dengan kekuatan digital dan juga kekuatan ekonomi dalam talian, mereka tidak perlu pindah migrasi ke kawasan bandar. Hanya akses dan juga gadget dan juga peluang untuk merasai kehebatan digital itu sampai ke kawasan mereka. Pandangan Dr. Madeline, adakah kita ke arah itu seperti mana yang dikatakan oleh Cik Najib tadi, iaitu kita ada polisi untuk membawa orang kata pun talian pantas ini ke seluruh negara sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan, tetapi dalam masa yang sama kita perlu mengisi untuk bersedia membawa anak-anak kampung, orang-orang kampung, anak-anak muda di pedalaman merebut peluang ini supaya tidak ada kata pun jurang digital yang terlampau lebar ini. Dr. Madeline. Okey. Satu isu ataupun perbincangan yang kita Perdana Menteri amat berhormat Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir, masa dia melancarkan cyber jaya masa ketika itu, wah kita antara negara yang terkehadapan sekali dari segi keinginan kita, kesediaan kita pada ketika itu, sebab kita mengkaji kalau kita lihat negara-negara membangun yang lain. China jangan sebut, China macam seolah-olah tidak wujud dalam peta dunia ketika itu sebab mereka masih lagi dalam zaman komunisme dan kita lihat mereka tidak wujud. Tapi lihat di mana kita sekarang. Lihat Cyberview kita bandingkan Cyberview itu macam seolah-olah satu yang begitu jauh dari, kalau nak bandingkan saya dekat Bandar Baru Bangi ini. Saya dulu kerja dekat UKM, saya lihat saja rangkaian internet kita memang saya salut, memang saya respect perancangan, you sebut aja lah, memang perancangan kita memang hebat dan begitu juga dari segi keinginan kita umat ini, lepas tu ke negara perkhidmatan, and now ke negara tahap what we call information ICT punya tahap yang tinggi lagi Tetapi kalau kita lihat jurang makin rapat tetapi semakin meluas. Tak payah sebut cerita Sabah, Sarawak dan sebagainya. Even di semenanjung Malaysia saja, kita melihat wujudnya jurang ini pun masih lagi luas. Now, saya balik kepada cerita, sonok dengan cerita tentang 4IR. Dekat universiti tu tak ada siapa yang tak mengajar tentang 4IR. Sebut aja lah 4IR. Sekarang yang paling tinggi yang kita buat, semuanya sibuk dengan Zoom lah, sibuk dengan meeting. Bagi kita itulah 4IR je, 4IR je. Tetapi realiti di bawah itu masih lagi. Saya seronok bila saya dengar Cik Najib tadi bercerita tentang teknologi yang akan kita. Tapi bila kita ke bawah ini, tak payah jauh lah, tak payah pergi ke pedalaman Sabah Sarawak. Sebab bagi saya itu terlalu jauh. Sebab mereka ada dipanggil kampung tanpa wayar. So bila kita pergi, kenapa dipanggil kampung tanpa wayar? It's called wireless kan? Dia kata, betul Cik, dia kata memang wayar memang langsung semua tak ada. So, maknanya dari wireless punya infrastruktur. Memang betul wireless Jadi apa yang betul-betul wireless. Sampai dia dengan saya, tu dia. Sedangkan elektrisitinya entah ke mana, ada setengah-setengah tempat di pedalaman. Saya bercerita tentang pedalaman Tidak ada bekalan air bersih 24 jam, tidak ada electricity. Balik kepada digital divide tadi, bayangkan anak-anak kita yang sekarang tak pergi sekolah. Anak di Putrajaya, di Cyberjaya, di Bandar Baru Bangi tak ada masalah. They have access to internet, they have access to smartphone dan sebagainya. Bayangkan anak-anak Penan, anak-anak orang asli, sebab kami berdiskusi dengan mereka, maka perkara ini bukan perkara baru. Dia bukan normal baru, tetapi benda yang terlalu normal sehingga kan yang menjadi barunya sebab kita baru nak membincangkannya semula. Sedangkan masalah ini sudah begitu lama. Nah, balik Tuan Haji, saya nak bercerita tentang tadi Najib ada menyebutkan tentang supply chain terputusnya dan apa
apakah bentuk pembaharuan yang perlu kita ada? Saya nak kaitkan dengan 5 perkara dekat ekonomi. Asasnya kita akan mengajar pada pelajar kita dalam ekonomi ni, dia kata ada 5 sektor yang besar lah. Yang pertama ialah isi rumah. Isi rumah terpaksa berhadapan dengan senario baru sekarang. Kalau dulu mereka macam tadi disebut, mereka ada pekerjaan, apa kata orang, memang kalau dia pergi kerja tu pasti dia pergi kerja akan dapat gaji. Sekarang dia tak pasti lagi dah. Kalau dia pergi kerja ke ada tak lagi kerja. Macam adik saya, dia tak pasti lagi ni. Dia kata, saya tanya dia, you dah masuk kerja sebab dia dalam private sector. Tak pasti lagi kak, dia kata, sebab dia kata no news. So I do not know. Dulu orang kata no news is good news. Now I'm not too sure. Okay, maybe no news is also good news. Okay? Betul. So isi rumah terpaksa berhadapan dengan senario baru dari segi mencari melestarikan kehidupan dia, kesejahteraan dia, well-being dia. And the word they use now, we are not even sure if there is enough food on the table for tomorrow. You know, ada tak cukup lagi makanan atas meja ni kalau berterusan. Jadi tindakan untuk melanjutkan ataupun bukan melanjutkan, memperkenalkan yang bersyarat ni, arahan kawalan pergerakan yang bersyarat ni, dia ada dua kebaikan. Ada kebaikan dan juga ada mungkin cabaran dia. Okay. Itu dari segi isi rumah. Jadi isi rumah terpaksa mengubah cara berfikir, terpaksa like you say tadi, peluklah tadi sebab kita terjemahkan dalam bahasa Inggeris, we must embrace this new change. So mereka terpaksa membeli barangan secara atas talian dan juga melakukan urusan atas talian. Nombor 2, sektor awam. Sektor awam juga terpaksa berubah. Dia tidak boleh lagi berfungsi seperti dulu. Bekerja masuk pukul 8, balik pukul 4, aktiviti macam tu. Sekarang saya tengok rakan-rakan saya, dia yang bekerja di sektor awam, ada yang bekerja lebih masa. Tetapi yang bagusnya, dia kata, kita melihat cara kerja sekarang, dia kata walaupun baru, tetapi dia menguji keupayaan kita untuk menggunakan internet dan sebagainya, dan juga bagaimana masyarakat berinteraksi dengan mereka. So sektor awam juga perlu berubah. Walaupun ada orang marah, orang kata makan gaji buta, bagi saya itu satu tuduhan yang tidak baik. Sebab bagi saya mereka, sebab saya kenal ramai rakan-rakan saya bermesyuarat dengan dia orang hampir tiap-tiap hari dekat atas talian. Okey, yang ketiga ialah dari segi perniagaan. Pasti seperti yang Cik Najib katakan tadi, penggunaan dan pengeluaran terpaksa berubah. Sebab COVID-19 ini menyebabkan menyebabkan sekatan terhadap pengeluaran dan juga penggunaan. Itu sebab COVID ini melibatkan, kenapa social distancing perlu dilakukan, sebab ia akan menyebabkan mengganggu apa yang kita kata, yang mempunyai kepadatan yang tinggi. Dari segi pengeluaran, maksudnya from production side, kepadatan yang tinggi, very intense atau high intensity, pekerja yang ramai macam di pejabat dan juga di kilang. So itu yang terpaksa ditutup. So maknanya macam mana cara sekarang? Adakah kita hanya perlu menjarakkan saja secara fizikal, ataupun sekarang si Cik Najib katakan, itu dari segi pengeluaran, dari segi bisnes. Yang kedua ialah dari segi penggunaan. Kalau dulu kita boleh masuk aja restoran suka hati, nak duduk kat mana, nak duduk, pilih. Kalau rasanya tingkap tu terlalu terang, orang nampak, kita tak nak duduk situ. Sekarang kita kena nak masuk restoran, dahlah kena daftar nama, kena ambil apa nama tu? Kita punya temperature, suhu, dan kena tulis nama. Ya ampun, kita pun nak mengamuk. Tapi ini adalah norma baru, jadi benda ini perlu dilakukan. So dari segi pengeluaran dan permintaan perlu berubah. Ada dua lagi. Satu, sektor kewangan. Tadi disebut. Macam mana? I love the fact that you talk about cashless society. Saya tak boleh bayang bercerita dengan orang Iban, konsep duit dia tak ada duit. Macam mana nak bercerita dengan makcik saya, dengan mereka yang duduk di luar bandar. Makcik, duit dia dah masuk dalam bank. Itu pun dah susah bagi dia masa kita ajar dia nak ketuk-ketuk. Dia pakai ketuk-ketuk. Kita ada duit tapi sebenarnya tak ada duit. The new mode, and then sekarang kita tengok cara interaksi dari segi mengurus keuangan dan sebagainya. Kita di bandar memang benda ni adalah satu kelaziman. Tetapi bagi mereka yang berada di luar bandar, bukan saja di luar bandar, ada juga orang yang di bandar yang tidak pernah menggunakan. Okay, that is the fourth sector, sektor keuangan. Dan yang terakhir sekali yang ingin saya sebut ialah sektor luar. Dari segi ekspor, dari segi import kita, cara baru kena berubah. COVID-19 ini betul-betul menguji keupayaan negara kita disebabkan oleh supply chain disruption.
kita melihat dia mengganggu logistik disebut ya. Kita mendengar bagaimana barangan tidak dapat dijual. Ada yang melambakkan. Dia ada kata je sayur dia just ditabur, tidak dijual dan sebagainya sebab tak ada lori nak membawanya. So untuk ekspor dan untuk import dan juga sekatan sempadan. Dan undang-undang baru. Kita tidak ada undang-undang COVID, sedangkan Singapura dah memperkenalkan. So banyak urus niaga ataupun peraturan-peraturan, sekarang tidak ada undang-undang yang berkaitan yang secara spesifik. Jadi ini antara perkara 5 sektor yang saya lihat memang seperti yang Najib katakan tadi, memang kita perlu mengubah cara kita, walaupun pada awalnya saya kata bagi orang miskin, bagi orang mereka yang B40, ini adalah satu kelaziman. So bagi dia yang barunya you all aja yang merasa baru. Dia kata bagi kami ini satu kebiasaan. Tak ada makanan atas meja, kais pagi makan pagi, you all aja yang terkejut, kami tidak gitu. So itulah cara saya melihatnya. Okey, Dr. Madeline, kita mengalu-alukan bagi peserta webinar kita dalam siri pertama The New Normal Series anjuran Awani Events dengan topik mendepani normal baru dunia. Kita bersama Cik Najib Ibrahim, pengarah urusan Cyberview Sdn Bhd dan juga Dr. Madeline Burma, Fellow Akademi Sains Malaysia dan juga pakar Akademi Pembangunan, dan kita masih tidak mendapat isyarat lagi untuk bersama dengan Surina Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif Badan Ekonomi Digital Malaysia iaitu MDEC. Tapi anda boleh terus bersama kami menghantarkan soalan dan sebagainya. Menarik 5 faktor ataupun 5 poin utama yang dibawakan oleh Dr. Madeline bagaimana kita mengadaptasi cara normal baru ini. Sama ada perkara yang lama perlu diperbarui ataupun ada ataupun cara pendekatan-pendekatan baru ataupun memang totally change apa yang dikatakan cashless society, apa yang dikatakan cara kita berurusan dengan negara luar iaitu berkaitan dengan import export supply chain, berkaitan dengan juga perniagaan itu perlu penelitian ataupun cara kita melihat bagaimana impak COVID-19 iaitu social distancing itu menjadi satu perkara yang perlu diberikan satu perhatian dan juga pendekatan bagaimana kita melihat untuk melariskan perniagaan kita ataupun membawa lebih ramai pelanggan dan seumpamanya. Mungkin Cik Najib, untuk kita mengadaptasi semuanya ini, kita tidak boleh lagi berlengah. Kalau cara negara autokratik ataupun cara negara sosialisme seperti China, mereka tak ada masalah. Mereka impose peringkat federal, semua negeri, semua wilayah di dalam negara China, bandar, pedalaman sebagainya wajib ikut cara pendekatan Beijing. Itu kekuatan sebuah negara yang melakukan pentadbiran ataupun politik demikian. Tetapi kita sudah bercakap cerita pasal digital ini sejak kewujudan Cyberview ataupun kewujudan MSC, Mata Malaysia Super Corridor. Jadi kenapa ketika COVID ini kita perlu, mungkin istilah paksa itu saya rasa wajar sekali, kita tak ada pilihan. Semua kelompok masyarakat, semua mereka yang berada di mana juga mereka berada, di wilayah pedalaman, luar bandar dan juga dalam bandar dan sebagainya, kelompok strata ekonomi perlu embrace the new norms ini. Jadi, kenapa kita tidak perlu beri pilihan untuk kita embrace the new norms ini? Encik Najib. Okey. Dari segi sistem sosio kita di Malaysia ni, kita masyarakat Malaysia ni, satu kita agak laid back lah as compared to other nation world. Yang mungkin sebab kita ni being blessed, kita ni alhamdulillah kat Malaysia ni semua kita mudah, nak makan apa semua ada dan sebagainya. And then kita punya socio interaction ni, kita suka bertemu orang secara fizikal. So these are the things yang having said that memang agak kompleks. In fact that kalau kita ingat dari segi teknologi back in the early or mid 90s kan, first kali telco companies kami kita using mobile phone dan sebagainya tu, dan kita ada roll out this apa nama kita panggil MS, short messages punya sistem dan sebagainya tu. But masa time tu there's no data Haji. Kalau kita cakap kawan-kawan kita, you text me lah. Dia cakap, why should I text you? Sedangkan aku boleh call and directly talk to you. So kita prefer that physical verbal interaction. Back then in 1994, 95 circa during that period of time. Exactly. Tetapi apabila application to evolve whereby that message ni boleh dihantar, message berserta dengan gambar, dokumen dan sebagainya, then it actually is overwhelming for kita untuk menggunakan, consumer untuk menggunakan sistem tersebut. Now kita even prefer to send messages, WhatsApp, text dan sebagainya to our friend rather than to call them. Satu sebab
kita risau takut nanti dia tengah meeting ataupun she's having something on personally, then kita feels that kita tak nak interrupt dia, so that's why matter that I send the message. So again, it's always about technology ni dia evolution of technology ni always in line with the need and wants of that current particular situation lah. So kalau kita tengok di Malaysia ni, kita keep on asking ourselves where we roll out the idea before about digitalization, Malaysia people roll out dan sebagainya tu, but because the take up rate tu is not there as yet. By facing this pandemic, this sebab itulah everything that happens tu ni ada kebaikan dia dari segi ada blessing ada hikmahnya. Ada hikmah dia. So basically now people starting let's be honest about it, I have this option whereby that can I meet people without having to have physical interaction with them. I can speak to them using this like we are in now. Contoh satu. And then people that currently doing traditional business, contohnya macam pekebun di luar bandar, di mana-mana juga lah pekebun-kebun sekarang ni. Now they have access that I don't have to go through traders. I don't have to go to middle person. I can go straight to the consumers. Now, is it that I can sell my product more efficient dan sebagainya? Because at the end of the day, technology is about making things better and efficient. Tadi kita mention pasal food production, people in the rural area, the farmers dan sebagainya itulah. In fact, that in Cyberjaya, kita dah ada test what we call this urban farming. Dan urban farming ni is not about kita bercocok tanam di bandar saja, tapi the system that comes along with it, the AI, artificial intelligence that we use to manage kita punya farm. So the system similarly macam kita ada fertilizing, of course kita ada watering dan sebagainya, and actually the system can monitor the growth of the product tu, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Make things more efficient. You have to use less labor. And at the same time juga kita utilize air contohnya daripada kolam ni natural way, and then this air ni digunakan untuk mengairkan tanaman-tanaman. So it's about circular economy. Kita reduce a lot of wastage, but the same we keep up with the production rate. At the same time, those production goes all the way to the consumers, the end user in GIF. Maknanya very efficient. So that's why kita really need to embrace technology. This is the time whereby that kita should utilize whatever technology that we have in terms of our supply chains, utilizing robotic, utilizing AI dan sebagainya to make things better and improve. In fact that contohnya each and every one of the community even in Malaysia is unique in its own way. And most of the time, each of this community, be it lah dekat mana-mana pun, dekat Sabah, Sarawak, dekat dekat Kelantan, Terengganu, Pahang dan sebagainya tu, dia akan ada dia punya unique product yang dia boleh jual, dan exactly contohnya macam kita ada kayu gaharu dan sebagainya is very value. Tapi in Malaysia kita tak ada beli sangat. But if they can promote the product ni on the web, so we'll be able to make them better, improve their economy, at the same time utilizing whatever the technology that we have. So kita nak kena roll up this technology so that people will embrace it. I think that's our way forward. But also Tuan Haji mention pasal undang-undang dan sebagainya lah. In Cyberjaya now, you through our wholly owned subsidiary called Futuras Sdn Bhd, kita have been mandated by the government of Malaysia untuk develop what we call this national regulatory sandbox. Because kalau kita want to roll out a technology ni, kita always have a lot of restriction, from the statutory and regulatory bodies dan sebagainya. That's why the key term is that we should be able to adopt the old ways but adapt to the new norms. Macam contohnya currently our Futuras punya team is looking at for autonomous vehicle. Tapi autonomous vehicle ni also they have restriction lah, drone technology dan sebagainya tu. So this is where we can have all these agencies, the government agencies, the ministries together with the industry players, pemain-pemain industry can sit down together, and then kita can sit down, roll out how can we improve
utilization of technologies in the current scenario. Contohnya macam we talk about autonomous vehicle, kita ada decision because JPJ, MOT dia tak akan allow vehicle running on the street without any driver, and then also akan ada issue with regards to insurance dan sebagainya tu. So that's where utilizing this national regulatory sandbox, this is where we can see all the hurdles and how can we manage it properly lah. Okay. So there are ways and means how to do about it. Yeah. Okay, Dr. Madlin, saya masih menunggu isyarat Puan Surina Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC. Kalau sudah berada di talian, Puan Surina. Assalamualaikum Puan Surina. Belum, kita masih. Salam. Puan Surina, kita menunggu lama ni. Okey, alhamdulillah kita dapat bersama dalam siri The New Normal series untuk siri pertama webinar Awani Events ini. Okey, bergerak ke hadapan di mana MDEC boleh menjadi satu kataupun catalyst, kerana kita tahu ketika ini pun sejak 4 Mei hingga 8 Mei ini MDEC sedang sibuk melangsungkan Expo e-Dagang terbesar dan pertama kali dilaksanakan di negara kita untuk mempercepatkan pendigitalan dan juga norma baru bagaimana masyarakat peniaga dan juga usahawan kita perlu merebut usahawan dalam talian, e-bazar, e-usahawan dan seumpamanya. Jadi di mana kedudukan MDEC yang perlu kita pandang sekarang? Kalau mungkin cara lama tu terlampau perlahan, mungkin terlampau silo sifatnya, tetapi mungkin sudah sampai masanya MDEC perlu dilihat sebagai satu agensi kerajaan yang mampu melangkaui banyak perkara untuk kita runtuhkan tembok-tembok birokrasi, ataupun cara bekerja silo dan sebagainya. Kerana kita sudah lihat realiti di depan mata kita sepanjang PKP ini, masyarakat tiada pilihan. Sama ada masyarakat peniaga, masyarakat pengeluar, masyarakat pengguna, mereka berpusu-pusu ke dalam talian untuk mendapatkan semua perkara kehidupan mereka. Mungkin Puan Surina ada respon tentang itu. Ya, terlebih dahulu saya minta maaf lah sebab inilah normal baru kita. Bila kita memulakan benda pertama kali buat, memang kadang-kadang ada disruption. Disruption dia. Tapi itulah dia. Kita harusnya tak putus asa. Betul. Dan sambil saya cuba login tadi, saya dengar macam-macam cerita dari Cik Najib dan Puan Madlin, dan memang saya I'm excited to hear all the discussion. So sebelum saya komen pertama saya sekarang ni, bila kita fikirkan digital ni, tepat sekali Tuan Haji cakap tadi. Dia sekarang ni, it is all digital by default. It is the new normal. And so digital ni dia sebenarnya pemboleh daya. Dan ia untuk and the superpower of digital is connectivity. Dia membolehkan kita connect dengan sesiapa yang kita nak hubung. Dari segi commerce kita katakan. So sekarang ni kalau menggunakan e-commerce, business boleh terus connect dengan dia punya customer. And itulah hasrat kita bila kita fikirkan e-commerce. Sekarang ni bila kita fikirkan pembinaan industri e-commerce ni dah bertahun-tahun dah kita cuma buat. Tapi the challenge now is semua dengan serentas. Bila kita fikirkan digital pun semua dengan serentas. Yang tepat sekali Cik Nazri cakap tadi, we have to break the silos and we have to do it together. Sebagai contoh, minggu ni sedang hari ni hari ketiga Expo e-Dagang nasional. And the way that we were able to do it quickly was dengan menggunakan partner-partner sekali. Sebab sekarang ni we all have to do this together. And so alhamdulillah minggu ni bersama-sama dengan rakan-rakan industri, we are able to put together content yang ditujukan untuk micro entrepreneurs yang baru mula dan yang dah expert sikit pun ada content juga. And menggunakan bila kita gunakan digital ni, so using online means dapat content tu dapat disalurkan kepada yang lebih ramai. Sasaran untuk minggu ni saja hasratnya kita dapat berkongsi maklumat tentang macam mana nak menggunakan e-commerce ni kepada hampir 500,000 peserta.
Dan yang bergiat tiap-tiap hari atas talian Zoom, it's the class online, ada seramai 5,000. So that's what we're trying to do. Dan minggu ni kita fokus e-commerce. Tapi lepas ni kita harus segala tema-tema yang Cik Najib, Cik Madeline dengan Cik Najib cakap tadi, inclusivity, we all have to do this together. So memang selazimnya we have to break the silos and we have to do this together. Sebab bila you fikirkan digital is something that connects horizontally. Yeah. Kalau kita fikirkan tadi Cik Najib cakap pasal harum manis. Yeah. And so the challenge with harum manis, macam mana kita nak dapatkan harum manis dari Perlis sampai ke KL. And to do that, you kena menggunakan teknologi baru. And so dan dalam contoh harum manis tu saja. So you can the peladang is one thing, tapi dia punya logistics tu pun boleh menggunakan digital juga, data-data semua. So jadi bila kita connectkan semua sekali, that is the power of digital, and that's the way forward that we're moving. That's how we're moving forward. Okey, Puan Surina, soalan susulan saya, apa yang dikatakan Dr. Madeline pada awal tadi, bagaimana kita nak ataupun merapatkan jurang digital ini? Contohnya bagi masyarakat di luar bandar ataupun pedalaman, nak dapatkan atau nak withdraw bantuan sara hidup ataupun apa juga yang diberikan oleh kerajaan ketika era pandemik ini, bantuan nasional sebagainya, mereka terpaksa berkilometer keluar ke pekan terkecil yang ada mesin ATM. Kalau Malang pula mesin ATM tu ada wang yang agak limit ataupun terhad, sebab tu mereka beratur panjang dan mungkin hari tu tak dapat, duit tak ada, dah habis kerana terlampau ramai nak withdraw duit dalam waktu masa yang sama. Begitu juga bagi orang peniaga. Kalau peniaga di Langkawi, misalnya pengusaha ikan bilis ataupun di Losong Terengganu, pengusaha kopok leko, itu yang kita dengar apabila mereka tidak bersedia untuk melakukan anjakan dalam era e-commerce ini, mereka terpaksa bergantung cara lama, iaitu walk-in ataupun cash on delivery. Tapi volumenya masih kecil. Tetapi kalau mereka embrace ataupun terus transform dengan cara e-commerce yang baru ini, mereka tidak terhad langganannya cara lama. Pastinya melangkaui sempadan Losong, Kuala Terengganu, mungkin sampai ke seluruh negara, malah mungkin sampai ke Brunei, Singapura dan negara-negara ASEAN. Jadi pastinya di mana kita perlu jadikan catalyst ataupun locality players yang boleh kita jadikan sebagai payung dahulu, kerana pastinya pengetahuan digital ini tidak sama bagi semua individu ataupun usahawan. Pastinya ada perbezaan di situ. Jadi mungkin kita boleh merancang ataupun memberikan sokongan dari aspek payung itu ataupun mentor-mentee itu dari lokaliti di mana mereka berada. Misalnya kalau harum manis itu di Perlis, mungkin di kawasan utara itu ada 1-2 orang yang mungkin boleh menjadi satu katakan pemain yang aktif bagaimana menyediakan segala platform keperluan dan sebagainya. Pandangan Puan Surina? Tepat sekali. Tapi yang bila kita fikirkan, pada pendapat saya yang paling penting untuk memulakan perjalanan digital adalah minda, the mindset. Sebab mula-mula you have to embrace, tak boleh kena ada keyakinan untuk mencuba. Yang itulah yang paling penting sekali. Dan bila kita dah ada keyakinan untuk mencuba dan all the information, all the content is there. So syarat yang paling penting bagi kita fikirkan digital ni, kena ada yakinan untuk mencuba. Kalau saya fikirkan ayah saya sendiri, kalau kita fikirkan bila 5 tahun dulu nak menggunakan handphone pun, nak upgrade, nak guna iPhone pun, dia was-was. Tapi bila dia dah mengambil masa untuk nak memahami macam mana nak menggunakan tu, dan ada yang tolong, so the hand holding part tu, dan sekarang ni dia keyakinan menggunakan digital. So bila kita fikirkan nak mengurangkan kejurangan ni, we have to provide the infrastructure, yes. Memang infrastructure, the plan is already there, underway, content semua ada. Macam sebagai contohnya sekarang ni kalau nak pergi belajar pasal e-commerce, ada, it's free, it's online. Tapi kena yakin cuba dan tak boleh putus asa. Macam saya tadi pun nak login adalah ada kekangan dia, tetapi yang paling penting, we have to keep trying and we have to have keyakinan yang this is, you can see the benefit.
kan dia pepatah dia, kalau tak dipecahkan ruyung mana kan dapat sagunya kan. Wah, betul. Exactly. Okey, Cik Najib, pastinya dalam era pandemik ini kita dalam fasa recovery. Ekonomi perlu kita pulihkan, tetapi pulih dengan cara new norms ataupun normal baru. Which sektor yang sepatutnya kita perlu expect during this recovery ini untuk kita mencuri peluang itu, yang perlu kita curi dengan pantas, ambil peluang dengan pantas supaya kita ada kreativiti dan inovasi yang baik untuk memastikan cara baru ini dapat ataupun kita lakukan persediaan yang lebih strategi sifatnya dan embrace the digital form dan juga dan menjadikan ini sebagai satu normal baru dalam kehidupan kita. Which industri ataupun sektor yang perlu kita lihat dalam era recovery ini, Cik Najib? Kalau kita tengok memang currently everything is dia intertwined between one another. Setiap satu aspek of teknologi ni dia berhubungan, so to speak. So kalau kita melihat dari segi teknologi dan sebagainya, to this thing we talk about artificial intelligence, we talk about deep learning, machine learning, big data analytics dan sebagainya. These are all very important technology, or rather knowledge, know-how. Yeah, know-how. Yeah. To acquire lah, so to speak. Tetapi ini saya berjaya dan share dengan tiga cluster kita mention tadi. We talk about technology, movement, logistik dan sebagainya itu, and also we are looking into what we call this smart healthcare clusters juga we're trying to create in Cyberjaya. Jadi area-area dalam di smart healthcare ni termasuklah juga contoh medical robotics, healthcare analytics, telehealth, smart hospital management dan juga preventive and devices platform. So these are the two things. But at the same time, let's not forget what I was saying. We talk the digital creative as well. So macam dekat Cyberjaya, we have a lot of these. We look at them as a global culture, both hard and soft infrastructure. Kita ada community, and this community in Cyberjaya ni are actually early tech adopters lah, because there's a lot of student sebagainya tu, dan juga kita ada talents dan juga incentive. So people out there, if you are in the technology, want to part of this radical movement, exponential growth in technology ni, so please visit us dekat Cyberjaya Investment Services Center dekat CISC. So you can always visit us there. Dan last but not least juga, kita juga akan champion what we call this regulatory sandbox, because all this idea kita nak buat smart mobility, kita nak buat smart healthcare, creative digital dan sebagainya itu, kalau kita be governed by this regulatory sandbox, so the areas that we are focusing on. Okey, mungkin Dr. Madrin, sebelum kita menutup program kita ataupun webinar kita, pastinya social recovery ataupun masyarakat itu perlu bersedia. Jadi kita ada norma baru, social distancing pastinya akan lebih lama sampailah vaksin itu ditemui. Tak tahulah bila, mungkin setahun ataupun 2 tahun lagi dan seumpamanya. Tetapi kita tidak boleh leka, tidak boleh stagnan, kita perlu move forward. Bagaimana sosial dan juga masyarakat perlu seiring untuk melakukan anjakan baru dalam kita melihat dalam semua sektor ini, Dr. Madrin. Betul sebab tadi kalau kita dengar dua panel yang lain Encik Najib dan juga Puan Serina tadi, apa yang kita dengar ialah lebih kepada the infra
physical infra dia. At the end of the day, buatlah apa infrastruktur, kalau seperti yang Puan Surina sebut tadi, kalau manusia itu minda dia tidak boleh menerima benda tu, itu lebih berat daripada melabur duit yang begitu banyak terhadap pembangunan physical infrastructure, tetapi keinginan atau keupayaan dan juga capacity untuk masyarakat menerima sepenuhnya apa yang dilakukan oleh kerajaan itu perlu. Okey, balik kepada soalan berkaitan dengan apa kata tadi yang berkatanya kita bagaimana pasca COVID. Ini satu isu yang sangat menarik sebab kalau kita lihat dalam bidang ilmu, dalam kita tengok di universiti, di sekolah, bidang social science ini sudah hampir diketepikan. Dia dipinggirkan dalam arus ilmu. Kita tidak lagi mendengar wacana tentang manusia, apatah tentang ayam berkokok, tentang tadi disebut tentang bagaimana kita sudah mulai bosan, alam mulai bosan dengan kita, tentang alam sekitar. Dan apa yang ilmu kita pelajari agak terpisah dalam silo, macam Tuan Haji katakan. Tuan Haji jangan terperanjat, saya hari-hari mendengar Quran Time tu dekat ada satu TV tu sebab dah tak ada program lain. Jadi ini norma baru bagi saya. Jadi benda ini bagi saya masyarakat juga perlu diketengahkan dengan idea bahawa yes, kerajaan sudah melakukan terbaik yang mampu. Kita dengar tadi dari Cyberview, kita dengar juga apa yang telah dilakukan oleh MDEC dan sebagainya. But at the end of the day, kita sebagai rakyat nak social distancing, takkanlah itu pun Perdana Menteri nak ajar berdiri macam mana, nak duduk dekat kursi dekat restoran, Perdana Menteri juga kena sebutkan. Now the new norm sebenarnya kepada masyarakat dan rakyat Malaysia ialah bagaimana kita bertanggungjawab terhadap tindakan kita sendiri. Itu bagi saya. Ya. Okey, akhir sekali Puan Surina, bergerak ke hadapan pembudayaan kataupun budaya digital ini, dia perlu ada satu kataupun ekosistem yang diterangkan tadi itu hampir lengkap, tetapi kita perlu ada satu lonjakan lagi, iaitu bagaimana kita menyediakan kekuatan human resource, iaitu tenaga manusia. Pastinya anak-anak muda inilah aset kita yang tidak ternilai, kataupun kekuatan yang kita ada, kerana kita negara yang muda, generasi muda, populasinya hampir separuh, lebih daripada 60%. Jadi kalau kita tidak menggunakan semaksimum mungkin, kita akan rugi pasca COVID ini. Bagaimana kita melonjakkan ekonomi digital kita, Puan Surina? So pertama sekali saya setuju 100% cakap Puan Madeline tadi. Normal terbaru ni is all about responsibility, personal responsibility and mindset. Jadi bila kita fikirkan potensi anak-anak muda kita dan potensi digital, digital sebenarnya potensi terbesar dia adalah untuk mengeratkan hubungan dan juga mengeratkan hubungan bisnes. Jadi bila kita fikirkan anak-anak muda, the potential here is to connect them more to the to the jobs that are out there. Okay, so and connect them more to the programs that are out there, so that they can get the exposure. I want to come back to the question yang Cik Nazri cakap tadi, potensi. Saya rasa yang paling penting bila kita fikirkan digital, sebab Cik Nazri tadi tanya industri mana, fokus mana yang paling ada potensi. Bagi pendapat saya, if you think to the lens of mengeratkan and you think to the lens of mengeratkan supply and demand, there's a lot of opportunity in there. So what do I mean? Is connecting the value chain. Contoh tadi tu, saya balik contoh harum manis tadi. Harum manis kat Perlis and then customer dekat mana. Dalam selalunya kalau the traditional business ada banyak middleman, ada banyak friction, ada banyak susah nak dapat ke market. Tapi melalui kalau kita menggunakan digital dan bukan saja digital, innovative thinking, business model baru, the objective is to shorten that distance, to mengeratkan lagi, nak mendapatkan buah mangga tu kepada marketnya. Jadi dalam tu kita boleh digitalkan the logistics, kita boleh digitalkan the marketplace, kita boleh digitalkan data, kita boleh digitalkan dan kita boleh mengupayakan customer pun sekali.
So that is the true potential. So pada pendapat saya, bukanlah satu industri ni ataupun industri ni. The opportunity is secara menyeluruh untuk mempercepatkan lagi bisnes, dari segi mengeratkan lagi produk ke demand dia. Okey, terima kasih Puan Surina Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, walaupun memasuki masa kedua dalam webinar kita pada pagi ini. Terima kasih Puan Surina, terima kasih Encik Najib Ibrahim, Pengarah Urusan Cyberview Sdn Bhd. Terima kasih Dr. Madin Burma, Fellow Akademi Sains Malaysia, dan juga anda yang menyertai siri pertama dengan kerjasama Awani Event dan juga pihak MDEC pada pagi ini. Terima kasih kepada anda semua kerana kita akan memberi peluang kepada pemikir kita untuk melaksanakan apa yang kita lihat, iaitu mendepani normal baru dunia termasuk diri kita sendiri, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang lain pun. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.